dan written statements. Ya. Kalau kita tengok dari segi penyataan ini, ya, cukup sebenarnya dengan land use, ya, dengan land use map ataupun zoning map. Kalau you ingat dulu masa kita belajar planning theory, ya, subjek introduction to planning, ya, kita tengok dari segi sejarah perancangan pada waktu dulu, ya. Satu kaedah planning dulu adalah ada apa nama survey, ya, yang 3 peringkat itu, ya, survey, kemudian implementation, ya, survey, plan, implementation. Dia ada 3 peringkat. Jadi cukup dengan apa nama plan itu dengan menyediakan zoning, ya, menyediakan zoning guna tanah saja. Sebenarnya local plan itu je, ya, dalam sekarang ini dalam development control, ya, dalam apa nama coordinations of investment, ya, investment carried out by the government, ya, dia coordinated by local plan. Development carried out by developers, ya, landowners by local plan. So maknanya fungsi local plan tu dia 2. Ya, pertama mengawal, kontrol, yang kedua tu coordinate. Ya, kontrol itu kalau tanah-tanah milik sendirian, milik individu dan sebagainya, dia nak buat pembangunan, it will be controlled by local plan. Maksudnya local plan ini mengawal apa nama hak pemilik tanah, ya, untuk memajukan tanah mereka tu. Dia nak buat apa? Ya, kalau dia nak buat kedai, dia nak buat rumah, ya, apa. Jadi dia tengok kepada local plan, tengok kepada zoning, ya, pengezonan guna tanah itu. Dari segi coordination of investment, ya, pelaburan pelaburan, ya. Local plan ini digunakan untuk tujuan itu juga. Jalan raya perlu dibesarkan, ya, jalan raya baru, ya, dekat mana saluran pipe, kolam oksidasi, retention, ya, infrastruktur, ya, ataupun projek-projek kerajaan, semuanya ditentukan di dalam local plan, ya. Jadi maknanya local plan ini cukup, ya, kalau dari segi definisi ini, subsection 12 bracket 3 ini cukup dengan adanya cadangan guna tanah, ya, land use zoning dan juga use class order, cukup. Ya, tapi sekarang ini local plan itu bukan itu saja. Ya, bukan hanya setakat land use zoning, bukan hanya setakat kelas kegunaan tanah, ya, tetapi local plan sekarang ini merangkumi strategi dan juga cadangan-cadangan projek. Local plan itu harus, ya, mencadangkan projek-projek pembangunan yang perlu dilaksanakan bagi mencapai wawasan dan juga objektif sesuatu rancangan tempatan itu. So maknanya sekarang ni local plan itu dia lebih komprehensif, lebih detail, ya, bukan hanya merangkumi land use zoning, ya, tetapi dia merangkumi kepada strategi dan juga cadangan-cadangan projek. Dia juga memperkenalkan, ya, mana-mana projek yang bersifat high impact projek, ya, ataupun high impact yang mempunyai impak tinggi lah, ya, kepada ekonomi, sosial. Ya, jadi ini nanti bila kita melalui proses itu nanti you faham, ya, apa sebenarnya kandungan ini. Jadi ini saya dah terangkan tadi, ya, tentang pengubahan, pembatalan, ya, ini ada typo error, ya, pembatalan, ya, bukannya pembatalan, ya, pembatalan. Biasa yang saya sebut tadi pengubahan saya dah sebut. Ya, yang kita buat sekarang ni penggantian lah, ya. Penggantian ni sama seperti mana penyediaan baru. Ya, penyediaan baru. Cuma lagi dalam penggantian ini kita perlu melihat semula rancangan tempatan sedia ada yang tak digantikan itu. Rancangan tempatan itu telah dilaksana, telah mencapai matlamat objektif, mana dasar-dasar ataupun projek yang dilaksanakan itu telah berjaya. Ya, projek-projek ataupun dasar yang perlu dikekal, ya, dan dilaksanakan semula diubah suai, ya, akan dimasukkan dalam penggantian ini. Jadi maknanya penggantian ini dia lebih complicated compared to new local plan. Ya, new local plan is straightforward. Ya, you design, formulate your objective, ya, your vision, mission, objective, formulate your strategy, ya, then you propose projects, looking at the achievements of the existing local plan. Itu mudah, very straightforward. Ya, yang baru, tapi macam saya sebut, ya, pada masa kini kita tidak ada,
ya, penyediaan local plan sebegitu lagi. Ya, sebab semua local authority di Malaysia dah ada local plan. This is penggantian, ya, replacement, penggantian. Ya, jadi penggantian macam saya cakap tadi, cabarannya adalah ya local plan yang lama yang nak digantikan itu, dia punya achievement, ya, identify strategies and also projects that need to be revamped, ya, nak di apa cancel, ya, nak di renew dan sebagainya, ya. Tengok balik dia punya kesesuaian itu, ya, kepada penemuan isu dan juga masalah yang kita nak kaji sekarang ini. Okey. Kemudian tempoh local plan ini dia 15 tahun, ya. Dia punya duration, ya, planning duration ni 15 years. Ya, tapi in certain cases, maybe it can be extended, ya. Kita boleh buat 20 years. It depends on the structure plan. Ya, kadang-kadang structure plan itu dia dibuat sehingga 2040, ya. So maknanya between 20 to 2040 to 20 years. Ya, kalau structure plan itu dia sampai 2040, maknanya local plan itu boleh buat sampai 2040. Walaupun dalam manual mengatakan 15 tahun. Ya, kita boleh buat sampai 20 tahun bergantung kepada local plan. Okey, ini dari segi penggantian. Kemudian ini dari segi hierarki lah. Hierarki ni saya tak mau, ni you dah belajar dulu, ya. Jadi dia duduk di sini, ya, dalam nombor 3. Kita ada RFN, ya, kita ada rancangan regional strategies, ya, kita ada development plan. Ya, development plan ni dia ada 3 lah, ya. RSN, ya, arti it can be penggantian ataupun pengubahan. Kemudian yang akhir sekali dia ada RKK, khas. Ya. Jadi ada so ini tiga ni, RS, RT and also RKK ni actually these are development plans, ya, rancangan pembangunan. Kalau orang tanya apa development plan, RSN ataupun RT ataupun RKK. Ya, jangan juga kata rancangan pembangunan development plan itu RS. Ya, RT apa? RT bukan development plan, tak boleh. RS, RT, RKK itu adalah development plan. Ya, dari segi strategiknya, ya, dia harus menterjemahkan negara ni. Ya, dia menterjemahkan rancangan wilayah. Kalau ada polisi-polisi wilayah, ya, superior, ya, kepada sesuatu kawasan, ya. Contoh dia macam rancangan tempatan rancangan tempatan Kota Baru. Rancangan wilayah dia adalah Eastern Economic Development Corridor. Ya, itu ada rancangan wilayah, ya. Rancangan wilayah ni dia walaupun disediakan tanpa berdasarkan akta, ya, dianya adalah administrative plan yang perlu diterjemah. Kita ada Iskandar Region, ya, kita ada ECER Eastern Corridor Economic Region, kita ada NCIA, ya, Northern Corridor of Authority, and maknanya plan rancangan pembangunan koridor utara. Lepas tu kita ada inilah yang dibuat secara administratif, ya. Jadi kalau ada kita perlu terjemah. Kalau tak ada tak payahlah, ya. Tapi di peringkat yang lebih tinggi itu RFN, ya, rancangan fizikal negara. Diterjemahkan, ya, dasar-dasar dalam rancangan fizikal negara. Lepas tu kita ada tidak tertulis di sini adalah dasar perancangan, dasar pembandaran, ya, dasar pembandaran negara. Ya, dasar pembandaran negara yang itu juga kita pun terjemah di dokumen-dokumen lain di peringkat nasional yang perlu dilihat. Ya, selain itu, selain daripada nasional, kadang-kadang kita perlu lihat juga dasar-dasar antarabangsa. IMTGT, ya, banyaklah, ya, yang melibatkan negara-negara jiran, Thailand, ya, Indonesia, Singapura, ya. Dan tengok juga, kalau dia ada kita perlu terjemah, kita terjemah. So maknanya local plan ini di sini. Satu lagi yang saya nak maklum, ya, ramai juga pelajar yang dia agak confused, ya, tentang, ya, kenapa ada setengah rancangan tempatan itu dia rancangan tempatan daerah, ya, rancangan tempatan daerah Batang Padang, ya, rancangan tempatan daerah Krian, ya, ada separuh tu rancangan tempatan Majlis Bandaraya Ipoh, ya, rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam.
Majlis Bandaraya Johor, dan daerah Tampin, ya, grup 4B sekarang ni tengah buat rancangan tempatan daerah Tampin. Kenapa daerah? Ya, kenapa majlis? Ya, jadi dia begini keadaannya. Ya, apabila sesuatu rancangan tempatan itu nak dibuat, ya, Plan Malaysia biasanya dia akan melihat kawasan pihak berkuasa tempatan itu, bandingkan dengan daerah. Ya, contoh saya ambil Mualim, ya, macam daerah Mualim. Daerah Mualim itu 3 mungkin, ya. Daerah Tanjung Malim, ya, dia hanya merangkumi sebahagian, ya, peratusan, ada peratusan dia, ya, tak silap saya dalam 50-60% daripada keseluruhan daerah itu. Sebab dia berbeza dengan pihak berkuasa tempatan lain, ya, bergantung kepada keupayaan, keuangan dan sebagainya. So dia gazetkan, ya, sebahagian daripada kawasan, khususnya kawasan-kawasan bandar, ya, bandar-bandar utama, bandar-bandar kecil, dia wartakan sebagai kawasan pihak berkuasa majlis daerah Tanjung Malim. Yang lain itu Felda, pertempatan orang asli, luar bandar, kampung dan sebagainya, dia berada di luar daripada majlis daerah Tanjung Malim. Ya kan, majlis, rancangan tempatan majlis daerah Tanjung Malim, kawasannya kecil. Tapi Mualim itu, di mana majlis daerah Tanjung Malim itu berada itu, adalah kawasan-kawasan di mana mempunyai saling hubungan, ya, dengan majlis daerah Mualim itu. Itu maknanya dari segi masalah perumahan, ya, masalah transport, masalah trafik, ya, dia semua ada kaitan, ya. Isu berkaitan dengan pengangkutan, berkaitan dengan trafik, ya, di Tanjung Malim itu adalah akibat daripada pergerakan-pergerakan yang melibatkan majlis daerah Mualim, majlis daerah Tanjung Malim, ya, dia melibatkan kawasan Felda, ya, melibatkan pertempatan kampung. Dia orang ni sebenarnya commuters, wujud commuters yang berulang-alik, ya, antara pertempatan di luar majlis, ya, dia duduk di kawasan luar majlis ini. Jadi maka perancangan itu perlu melihat secara menyeluruh, ya, daerah itu. Keadaan ini berlaku, dia panggil itu sebagai rancangan tempatan daerah. Daerah Mualim, rancangan tempatan daerah Krian, rancangan tempatan daerah Pendang, ya, rancangan tempatan daerah Jelebu, ya. Apabila berlaku keadaan kawasan yang diwartakan, ya, untuk pihak berkuasa tempatan itu hanya sebahagian kecil, ya, di dalam daerah itu, maka dia buat rancangan tempatan daerah. Ya, sebaliknya, apabila rancangan tempatan itu dia bersifat rancangan tempatan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Tempatan Majlis Bandaraya Ipoh, ya, ini apabila keseluruhan daerah itu, ya, merupakan kawasan-kawasan yang terletak di bawah pentadbiran majlis daerah, ya, majlis bandaraya ataupun majlis bandaraya. Ya, contoh dia macam PJ. PJ ni daerah Petaling, Shah Alam daerah Petaling, Subang Jaya daerah Petaling. Jadi you bayangkan kalau kita buat rancangan tempatan daerah Petaling, ya, ada Subang Jaya, ada Shah Alam, ada PJ, complicated, ya, penyediaan pelan itu complicated, ya. Sebab itu dia setiap local authority itu dia ada dia punya sendiri, ya, dia punya rancangan tempatan, ya. Begitu juga dengan Ipoh, ya. Kalau nak kira Ipoh itu dengan daerah tu Krian, daerah Kinta, Kinta, Ipoh itu dia Kinta. Jadi maknanya majlis Rasmin. Ipoh daerah Kinta dengan Batu Gajah. Ya, Ipoh mencakupi daerah Kinta dan Batu Gajah. Jadi dengan tempatan Majlis Bandaraya Ipoh, ya, dia mencakupi dua daerah. Ya, jadi satu keadaan inilah yang menyebabkan dua keadaan yang berbeza, ya. Isu students, ya, kena faham antara majlis daerah dan juga pejabat daerah. Dan saya ajar ingatkan rancangan tempatan daerah itu digunakan oleh pejabat daerah. Daerah hanya salah satu technical department yang menggunakan rancangan tempatan, tapi bukan dia yang initiate of local plan itu. Ya, it is different entity. Daerah ni dia bawah state authority. Ya, bawah state authority. Satu negeri itu ada beberapa daerah. Daerah ini dia dibentuk menggunakan Akta 171. Ya, dia ada yang YD Petua, dia ada setiausaha, dia ada ketua-ketua jabatan, dia khusus dari segi perkhidmatan dan juga development.
ya, kawalan pembangunan, memberikan perkhidmatan, kutip cukai, pintu dan sebagainya. Pejabat daerah adalah satu unit menguruskan pentadbiran tanah dan juga pembangunan. Pejabat daerah tu bukan pemilik local plan. Ya, bukan pemilik local plan, tapi dia adalah agensi yang melaksanakan local plan. Kena faham ya, sebab ada students yang keliru. Ya, antara pejabat tanah, pejabat daerah, ya, majlis daerah. Kalau majlis pembandaran itu dia faham. Bila kata majlis daerah tu dia dah confuse. Pejabat daerah. Okey? Jadi ini secara khusus tentang arti penggantian saya dah sebutkan tadi, ya, maknanya dia menggantikan arti asal. Keadaan apabila tamat tempoh perancangan, sekarang ini banyak local plan di Malaysia ni dia nama tamat pada tahun 2020, ya. Setengah local authority tu dia masih gunakan sebab dia buat pengubahan. Dia buat pengubahan, dia boleh pakai lagi. Ya, SPC boleh buat ketetapan untuk melanjutkan tempoh pemakaian arti yang telah tamat tahunnya. Syarat ada pengubahan-pengubahan yang masih boleh terpakai. Ya, contoh dia macam arti MDPJ. Ya, RTPJ, ya, RTPJ 1, RTPJ 2. Di PJ sana ada dua arti. Ya, RTPJ 1 belah utara, RTPJ 2 di belah selatan. Ya, ada dua arti in fact dalam satu. Ya, ada dua arti, dia dah ada pengubahan sampai pengubahan 3, satu lagi pengubahan 5 tak silap. Ya, dia boleh terpakai lagi sehingga mana sampai sekarang ni pun PJ Petaling Jaya belum ada lagi ura-ura nak buat local plan baru. Ya, Majlis Bandaraya Subang Jaya tahun 2020 tapi dia dalam proses nak mewarta 2035. Begitu juga dengan Majlis Bandaraya Shah Alam, ya. Di mana yang baru 2035 itu belum diwarta, 2020 itu terpakai. Ya, terpakai. Okey, ni yang saya sebut tadilah, ya, antara to differentiate between local plan, district local plan dengan local authority local plan, ya. Kalau dia daerah, maknanya rancangan tempatan daerah. Boleh tulis rancangan tempatan daerah Keluang 2019, maknanya preparation tu started from 2019, ya, until valid until 2030. Ataupun setengahnya dia guna rancangan tempatan daerah Keluang terus 2030. Tengok bila preparation dan sebagainya, ya. Tengok dia punya tahun perancangan itu 2030, ya, penggantian. Itu juga sama dengan kalau dia PBPT, ya, pihak berkuasa perancangan tempatan. Contoh rancangan tempatan Majlis Bandaraya Melaka bersejarah, dia boleh tulis 2019-2035 penggantian, ataupun arti Majlis Bandaraya Melaka 2035 penggantian. Tapi sekarang ini yang paling popular lah, ya, pengalaman saya terlibat dalam buat local plan, ya, beberapa daerah dan juga authority, dia tak buat, ya, 2019-2035 tak ada. Dia terus buat tamat local plan itu 2035. Ya, jadi kalau you nak buat dalam studio projek ini, ikutlah cara mana bincang, ya, tak salah. So maknanya kalau you nak buat, because your data collection, you start of local plan tu 2020, so maknanya rancangan tempatan daerah tampin 2020-2040. Macam itulah. Kemudian, okey. Satu yang saya nak sebut, ya. Dia kan local plan ini, ya. Kita tak boleh prepare local plan tu dia from scratch, ya, from nothing, from zero. Tak boleh. Plan itu must be prepared, ya, after receipt of, ya, selepas kita menerima term of reference. Term of reference maknanya kita buat tu buat saja-sajalah. Ya, kita buat saja berdasarkan kepada keadaan semasa kita kaji boleh. Ini dulu at one time, tapi tak boleh. Any studies, ya, any studies with term of reference. Ya, sebab dia ni melibatkan kepada dia punya pemilik. Ya, pemilik dan juga third party ni, pemilik plan Malaysia ataupun local authority, dia adalah pemilik local plan ini. Ya, orang buat, dia kena buat term of reference. Ya, maknanya apa dia punya, you kaji scope dia sebegini. Ya, kita nak macam ini. So maknanya kita as a consultants, ya, kita prepare the local plan itu according to term of reference yang plan Malaysia. Ya. Dulu-dulu pun saya ingat masa tak ada local plan ni, masa nak start preparing local plan, ya, bukan penggantian, ya, ada juga term of reference. Maknanya Jabatan Perancangan Bandaran Desa pada waktu itu, ya, nama dia,
dia menyediakan term of reference. Ya, apa perlu dibuat dan sebagainya. Sebab arah tuju lah term of reference. Ya, arah tuju. Jadi kita ni sebenarnya as a students ya, dalam exercise ini, kita perlu menganggap diri kita ni sebagai consultants. Kelas itu maknanya you are consultants, ya. Ada main consultants, ada subject consultant dalam itu. Ya. Dia punya main consultant itu maknanya dia punya ketua dia lah. Ya, ketua projek itu, timbalan ketua projek itu dia adalah main consultant sebab dia lead. Ya, dia punya study itu. Yang lain-lain itu yang buat sektor penduduk, sektor wilayah, sektor pertanian itu adalah subject consultant. Subject consultant. Okey, maknanya orang itu pakar dalam subjek itu. Dia memberikan input ya untuk penyediaan rancangan tempatan. Okey, jadi kena ada term of reference. Reference ni kita buat tu tanpa directions, ya. Adakah kita punya local plan itu mendapati kepada apa yang dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan? Jadi maknanya term of reference itu ada. Contoh, you kena ada term of reference. So in our case here, I've already shared term of reference from Plan Malaysia, Negeri Sembilan. Dah share dengan Cik Zamrin, saya kata Cik Zamrin dah bagi dah kepada semua students. Maknanya you prepare your LPK, laporan perkataan kajian based on that terms of reference. Jadi maknanya you tahu skop dia. Kalau tidak, you akan mengelewang ke sana kemari, apa benda you nak kaji, apa benda you punya BC tak ada. Yang lagi satu, group A, maknanya you kena carilah term of reference. Term of reference boleh. Kalau tak ada term of reference boleh juga. Bukanlah mana tak boleh. Dalam kes ini, you menganggap diri you sebagai konsultan nak memulakan penggantian. Instruct you, nobody authorized to untuk buat local plan penggantian, tapi on your own initiative. Pun you dilantik oleh Plan Malaysia ataupun local authority to prepare rancangan tempatan penggantian of reference, boleh. So maknanya you pergi buka balik. Group A dia buat local plan mana? Halo? Dekat Selayang. Majlis Perbendaharaan Selayang. Ya. Majlis Perbendaharaan Selayang ni dia punya plan, dia local plan sedang disediakan sekarang ini. 4 tahun lah, belum lagi siap. Tak tahu kat mana dia punya kesilapan dia belum siap lagi. Okey, jadi sekarang ni sama ada you pergi cari balik term of reference Selayang itu, dapatkan daripada Plan Malaysia. Setahu saya yang Selayang ini initiated by local authority itself. Dia bukan daripada Plan Malaysia. So mungkin boleh jumpa dengan authority, tengok dia punya term of reference and then you start preparing your LPK based on the term of reference design authority. Kalau you tak dapat, maknanya you kena study local plan lama tu, yang 2020 tu you study balik, develop your LPK. Mungkin dia dah ada kat situ, dia punya vision, objektif, sektor, semua dah ada kat situ. You develop daripada situ. Tapi dia kerja remeh sikit lah. Remeh sikit. Nanti saya akan share dengan awak apa dia punya content, term of reference itu. Ni dia punya content, tapi contoh penulisan itu macam mana saya akan share. Saya akan tunjuk sepitah lalu lah. Dalam term of reference itu dia menguraikan tentang tujuan penyediaan terms, apa objektif. Jadi maknanya dari situ LPK ni actually kita replicate ataupun kita copy almost 60-65% of the term of reference. Kita tak boleh lari daripada term of reference itu dalam buat kita punya laporan pendekatan kajian. Kajian tu dia dah menerangkan tentang apa perlu dibuat, apa vision, dalam itu ada dalam itu. Jadi maknanya kita kena ikut saja term of reference itu, kita ada tambah mungkin dari segi methodology, kita improve dari segi dia punya scope of study, teknik, dia punya mungkin dalam itu dia bagi 2-3 teknik, kita bagi 5 teknik lagi. Kita fikir ada beberapa teknik lagi yang sesuai kita cadang dalam LPK itu. Jadi dia pengenalan, objektif, rangka kerja, keperluan, dia berikan tentang latar belakang kawasan itu. Preparing LPK ni, one of the chapters in LPK itu is to describe your study area itu. About your study area itu, you can obtain from the term of reference. Ada dalam itu, mungkin you boleh perdalamkan lagi, ambil daripada sumber-sumber lain.
Kemudian dia menerangkan dari segi undang-undang kenapa perlu disediakan local plan pergantian. Ya. Kemudian dia juga menerangkan tentang hala tuju perancangan, ya, pembangunan kawasan bersepadan, isu dan masalah, ya, berdasarkan RS dan juga publicity awal. Yang ini saya nak highlight kat sini. Ya. Dalam term of reference, ya, dan juga dalam penyediaan LPK ni, ya, kita kena tulis balik kasih isu dan juga masalah semasa. Ya. Sebenarnya sebelum penyediaan term of reference, ya, Plan Malaysia, ya, dengan kerjasama dan, ya, yang involve, yang nak menggunakan local plan itu, dan juga jabatan-jabatan teknikal dia panggil, ya, dia akan organisekan satu dia panggil focus group discussion. Planning theory, what is focus group discussion? Focus group discussion ni dia menggunakan kaedah-kaedah brainstorming ataupun guna kaedah Delphi, ya. Dia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kawasan itu, isu semasa. Ya. Okay. You ingat kan dalam planning ini, ya. Perancangan ini, ya, kita memulakan kita punya proses perancangan itu dengan of issues and problems, ya. Planning process, ya. Radcliffe, ya, McLaughlin, Thomas Sharp, ya. Tengok dekat classical textbook, ya. Explain tentang the planning process. Ya, you belajar sekarang ini dalam planning theory, ya. Kalau you dah belajar dalam planning theory, what is theory of planning? Ya, the planning theory of planning itu bukannya theory in planning, ya, bukannya theories of for planning, ya, theories. Ya, theory in, theory for itu dia beza. Theory of plannings apa dia? Itu ialah macam mana cara kita bekerja sebagai seorang perancang nak mewujudkan suatu plan tindakan. Proses itu, apa yang perlu kita cari? Of issues and problems. So in our case here, when we prepare local plan, yeah, the first step yang dibuat oleh Plan Malaysia, local authority, yeah, dia akan conduct focus group discussion untuk identify as many as possible, yeah, issues and problems of the area. Isu perumahan, isu pelancongan, ya. Ya, dia akan buat kajian. Dalam term of reference dia akan terangkan isu itu. Ya, kawasan itu contoh dia macam Ipoh. Apa isu Ipoh? Salah satu isu dia kalau dalam perumahan itu dia berlaku lambakan perumahan. Ya, lambakan perumahan. Ipoh satu bandar yang berlaku lambakan perumahan yang terlampau banyak, ya, orang tak beli. Itu dia bangkitkan. Ya, kalau Tampin, ya, isu dia yang dibangkitkan dalam Tampin ni adalah isu tanah pertanian terbiar dan juga tanah adat, ya, yang sukar untuk nak dibangunkan. Local authority itu dia akan conduct focus group discussion, dia identify as many as possible issues and problems of the area. So they will put it in the term of reference, ya, yang akan menjadi skop hala tuju kepada, ya, isu dan masalah berdasarkan area dan pembangunan tempatan semasa, ya. Program publicity awal dia panggil FGD itu dia panggil publicity awal, ya. Okey, sebab tu saya kata dia kena rujuk lah, ya. Lepas tu dalam term of reference itu dia juga menerangkan tujuan pendidikan, objektif kajian, ya, ini dah sudah, ya. Lepas tu hala tuju pembangunan, ya. Dia dalam term of reference ini sebenarnya dia punya preliminary vision, missions and so objective, ya, development objective itu. Kadang-kadang ni sama dengan benda yang sama dalam RT 2020, ya, diambil balik. Ya, kadang-kadang dia ada satu konsep baru ataupun idea baru semasa. Ipoh tu dia terfikir nak jadikan sebagai bandar smart city, ya, Ipoh smart city. Jadi dalam matlamat itu dia tulis lah, ya, arah tuju dan sebagainya, smart city dia masuk, ya, macam Kajang itu dia jadi macam second home, ya, kepada golongan-golongan dia nak jadi perumahan untuk golongan berulang yang bekerja di Kuala Lumpur dan sebagainya, dia duduk di Kajang. Jadi dia masukkan itu dalam dia punya vision itu. Tapi nanti dalam kajian kita tengoklah setuju ke tidak dengan matlamat itu. Kalau kita tak setuju kita boleh tukar. Kalau kita setuju kita guna, mungkin kita perelokkan dia punya ayat dan sebagainya. So ini hala tuju bangunan ada dalam term of reference. Lepas tu dia yang penting sekali dalam ini dia ada tentang skop dan juga bidang kajian. Okey? Jadi dalam manual ini dia ada banyak skop, ya. Dia ada
perspektif makro ni dia regional lah, ya, regional perspektif. Ya, kajian peringkat wilayah, ya. Dia ada sosioekonomi, dia ada physical land use, dia ada urban center, commercials, ya, dia ada urban design, dia ada recreational landscape, dia ada housing, dia ada public amenities. Dia banyak lah dia tulis dalam manual ni, ada banyak, ya. So, sesuatu kawasan yang kita nak kaji ni kadang-kadang dia dah tulis dalam term of reference. Dah tulis apa benda yang dia nak kita kaji. So kita ikut je. Nanti bila kita bentang, dia lihat ada isu baru, tak masuk dalam term of reference, ya, kita masukkan, ya. Kalau tidak, inilah dia punya skop yang biasa dalam local plan. Dia dah tulis dalam term of reference, ikut saja. Jadi kalau kita tengok paparitan, pelancongan, pengangkutan, lalu lintas pembentungan, ya. Jadi semua ni dia boleh dipecah-pecah mengikut tajuk. Communication, water supply, gas supply, ya, drainage, ya, gas, ini semua dia utility. So maksud dia boleh dirangkum dalam sektor utility, ya, utility dan infrastructure. Utility, ya. Jadi maknanya ini dia tulislah skop kajian itu, terpulang pada kita lah nak meletakkan. Kalau ada dalam term of reference, ikut saja term of reference. Lepas tu yang ini pengurusan keuangan, yang ini tak perlu risaulah. Ya, macam mana nak menguruskan projek ini dan keuangan, yang ini tak perlulah buat dalam latihan ini, ya. Ini kalau kita buat yang yang real local plan, kita kena buat. Okey. Kemudian masuk dalam seterusnya ni, saya nak memberikan sedikit tentang penyediaan laporan LPK. First exercise in our studio ni, planning studio ni is a preparations of LPK. Nama-nama dia ada 3. Yang pertama laporan, lepas tu laporan analisis dan juga strategi bangunan, lepas tu laporan draft rancangan tempatan. So 3 nama ni jangan ditukar. Ya, ini ikut manual. Ya, jangan tukar, you nak panggil laporan teknikal, ya, you nak panggil laporan awalan, ya, you nak panggil dia laporan apa? Ya, LPK ni you nak tukar nama kepada laporan awalan. Ya. Manual dah kata nama dia mesti laporan pendekatan kajian. Laporan awalan itu dia digunakan dalam rancangan struktur. Ya, kalau buat rancangan struktur, laporan awalan itu adalah LPK dia. Adalah rancangan struktur. Lepas laporan awalan, dia ada laporan teknikal, penemuan dan analisis. Itu rancangan struktur. Tapi bila you gunakan laporan awalan dalam arti, maknanya you dah tak ikut manual, dah bercampur aduk dengan tulisan dalam rancangan struktur. Ya, jangan guna perkataan laporan teknikal, ya, kepada analisis, penemuan dan sebagainya. Laporan teknikal tak boleh. Ya, kita tak boleh panggil dalam laporan teknikal, kita panggil laporan analisis dan ataupun LASP. Ni macam dia dah diwujudkan sesuai dengan rancangan tempatan, ni lah nama laporan itu, ya. Kita tak boleh suka-suka tukar. Kalau kita tukar tu maknanya ya, tidak mengikut kepada kaedah yang sebenarnya. Okey. Jadi laporan peringkatan kajian ni, first exercise, ya, dalam you punya studio project ni, ya, menerangkan tentang keperluan rujukan. So maknanya this laporan actually entirely, ya, or majority must be based on term of reference. Dia memperincikan in detail, ya, about the approach, study approach, methodology, analysis, techniques of data collections, ya, di dalam itu. Okey. So apa yang perlu ada dalam laporan peringkatan kajian itu, ya. Pertama, dia ada latar belakang kajian. Ya, latar belakang kajian tu kena ada. Ya, justifikasi pemilihan kawasan, kepentingan kajian dan sebagainya. Ya, lepas tu profil kawasan arti itu. Ya, profil dia menerangkan apa profil kawasan kajian. Kawasan pentadbiran, dia guna tanah dia macam mana, ekonomi macam mana. This one actually just summarize. You summarize daripada mana-mana information about this your study area itu. Ya, you tak boleh ambil daripada RT 2020. Ya, RT 2020 tu maybe preparation tu was in 2010. Ya, kalau you nak explain, ya, describe your study area based on 2010 data, so dia tak betul. You have to find out the current information, data about your study area, population size, ya, economic base, ya, dia punya kawasan pentadbiran dan sebagainya. Lepas tu land use, ya, land use profile. Ini pun maknanya yang existing, ya, current 2020 punya land use. Ya, you tak boleh cerita 2010 punya land use.
Ya, ataupun you tak boleh ceritakan land use yang diunjur 2020 berdasarkan daripada local plan 2020, tak boleh. Ya, sebab itu bukannya existing land use. Ya, you must know how to differentiate between existing land use dengan zoning. Land use zoning is zoning. Maknanya kegunaan tanah based on analysis done. And dia analyze dan sebagainya, so come up with one zoning for 2020. Tapi existing land use itu not necessarily similar with the zoning. Tapi existing maybe still agriculture. The land has not been developed yet, still agriculture, even though the zoning is for. Maknanya profil guna tanah tu must be existing land use. Existing land use, bukannya existing land use zoning. Okay, kemudian yang saya kata verifikasi isu dan potensi. This one issue and potential ini dia ambil daripada term of reference. Kita kena ambil, kita boleh kan kewujudan isu itu dengan data-data dan sebagainya. Lepas itu kalau ada data-data maklumat tambahan, kita boleh perkukuhkan lagi isu dan potensi. Kalau tak ada, contoh dia macam commercial, dalam term of reference dia tak ada isu. Dia tak ada. Tak perlu risaulah. That area tu, your study area tu, dia tak ada isu yang related dengan commercial. Kalau tak ada, tak apa. Okay, kemudian pemantapan hala tuju dan luasan pembangunan. Ada dalam term of reference, maknanya kita just copy saja. Untuk sekarang, you prepare your local plan itu based on the hala tuju and also the visions, development visions of area itu based on the term of reference. Sebab itu adalah idea ataupun local authority. Untuk kita pakai dulu, nanti kita akan fine tune dia punya vision mission itu. Kemudian bila kita dah buat analisis, apa dia wawasan, apa dia matlamat apa. So this one as a planning student, it's very crucial, for student to understand and able to differentiate between vision, vision, matlamat, matlamat dan juga objektif. Mission. Ada separuh-separuh local authority itu dia ada satu lagi pula, mission pula. Mission. Jadi you baca. Dia kata vision saja. Tapi ada setengah local authority itu dia ada masukkan mission. Of course, there must be between vision and mission itu kalau orang buat dua-dua sekali. Apa bezanya? Lepas tu dia ada, dia punya aims, matlamat pembangunan itu, ke arah mana dia perlu pergi. Lepas tu dia ada objektif pembangunan. Jadi kena tulis dalam LPK, based on the vision objective as stated in the term of reference. Okay, lepas tu this is the most important parts of the LPK. Skop dan juga pendekatan kajian. Dia menerangkan tentang skop, pendekatan metodologi. We got to explain in details, gunakan raja-raja, infografik dan sebagainya. Dan dia punya data yang diperlukan, apa data kita perlukan untuk nak memenuhi skop itu. Itu perlu, boleh diperolehi. Apa analisis teknik yang kita akan gunakan. Apa dia punya expected outcome, indicator. Petunjuk-petunjuk kepada pencapaian hasil itu dalam LPK ini. Kemudian penentuan dan pembahagian blok. Dalam LPK ini juga kena ada arti sepadan kawasan PBPT, sepadan kawasan pentadbiran, sepadan profil guna tanah, elemen, lepas tu blok perancangan BP. Local plan ni dia based on BP. BP. Jadi dia punya description, explanations, land use, dia BP, blok perancangan. If you have 5 BP, so maknanya your proposal later on be based on. Okay. Jadi orang yang membuat land use itu dia kena berhati-hatilah BP itu. Biasanya kita dalam menyediakan BP ini dia terikat dengan administrative boundary and political boundary. Kadang-kadang dia tak nak campur satu kawasan itu, mungkin dia duduk bawah Don Berang. Don Berang. Satu BP nak combinekan dia dengan Don Slim. Ini pun dia tak nak. Dia nak, kalau Don Berang itu maknanya dia mesti duduk dalam BP sekali dalam kawasan Berang.
Dia tak boleh ada berang, lepas tu ada DUN. DUN tu Dewan Undangan Negeri. Jangan apa DUN apa benda. Dewan Undangan Negeri. Ini dari segi politikal. Kemudian kawasan parlimen pun begitu. Contoh dia macam Kota Tinggi. Quite huge land. Huge area. Kota Tinggi itu dia ada dua parlimen tu. Parlimen Pengerang dengan parlimen Kota Tinggi. Dia tak nak BP ni dia mencakupi dua ni, Pengerang dengan tu dalam satu. Dia tak nak. Dia nak berada dalam sendiri. Jadi maknanya BP tu dia kena tengok sepadan daerah dia, mukim dia. Tengok juga elemen-elemen politik. Nak menentukan BP blok perancangan itu. Okey, lepas tu ni pengukuran dan pencapaian semasa cadangan awal. Dalam setengah local plan tu, saya pun tak setuju dengan manual ini. Pernah buat local plan Tampin. Itu dia nak cadangan awal. Kita belum buat kajian lagi, macam mana nak buat cadangan awal? Kajian belum buat, data belum jumpa. Analisis belum dibuat lagi. Kita mana tahu dia punya isu dan tapi kena buat juga cadangan awal because itu ada dalam manual. Cadang je lah based on issues, problems yang identified from the FGD tu. Mana ditulis dalam term of reference tu. You buat cadangan awal tu berdasarkan isu-isu itu je lah. Tapi kalau kita biasa buat local plan ini, sebenarnya sama je. Kalau isu dia isu tanah terbiar, isu low productivity, cadangan dia sama je, cadangan awal. Ambil je cadangan awal tu. Kan? Sebab ada cadangan itu besok kita nak pakai balik ke, kita nak buang itu kemudian lepas daripada analisis itu dah cerita lain. As manual is concerned, to fulfill the requirements of the manual, dia nak cadangan awal, itulah rupa dia, cadangan awal itu. Okay? So itu dia punya perkongsian mengenai itu. Sebelum saya buka kepada soalan itu, mungkin saya boleh tunjuk contoh yang kita akan guna. Saya yang untuk describe tentang your study area. Profil kawasan kajian, guna tanah dia, penduduk, sistem perhubungan. Bukan semua tau. Dia tak cerita tentang pertanian, tak cerita berapa banyak kedai, tak ada. Dia very basic information. Profil kawasan kajian tu mungkin kawasan kajian tu bila ditubuhkan, dia punya authority dia dan sebagainya. Guna tanah dia macam mana. Lepas tu dia pergi ke peluang perundangan dan penyediaan. Lepas tu yang tiga ni yang penting sekali. Tiga ni adalah merupakan satu, inilah uniknya development plan in Malaysia. Kalau kita mengikut Bruton, Bruton punya buku 1985, classical text about strategic planning in Malaysia, dia ada menerangkan tentang relationship between development plan in Malaysia. Antara RKK dengan RT dengan RS, dengan strategic policies, dengan rancangan Malaysia, rancangan dasar pemandaran, rancangan fizikal dan sebagainya. Sebenarnya kita ni bila kita buat local plan, kita translate, kita menterjemahkan. Kalau kita tak tengok 3.0 ni rangka kerja perancangan ni, maknanya kita tidak menterjemah. Plan tu shock sendiri. Kita buat shock sendiri lah. Kita tak translate, kita tak menterjemahkan dasar-dasar yang sepatutnya diterjemah. Penat kerajaan buat rancangan Malaysia ke-11, Malaysia Development Plan. Sebelah ni nak masuk yang ke-12 ni tak lama lagi ni. Kemudian rancangan fizikal negara 3, RFN 3, dasar pemandangan negara 2, DPN 2, dasar perancangan fizikal negara 2030, sebenarnya at national level. Sekarang ni ada dasar kemakmuran bersama, bangunan luar bandar, ada dasar, macam-macam dasar sekarang ni. So every sectors, you must identify apa dasar at national level that need to be translated. You must translate it for local plan itu. Mungkin dasar-dasar ni ada setengah orang kita tak perlu tengok. Saya sendiri pun agree dengan that opinion. Kita tak perlu tengok rangka kerja perancangan pembangunan at national level ni sebab dia dah ada dalam structure plan. Cukup dengan tengok structure plan. Tengok structure plan itu menterjemahkan dasar ini. Terjemahkan structure plan. So maknanya bila kita menterjemahkan structure plan, automatik kita menterjemahkan dasar at national level ini. Setengah pandangan begitu. Betul, saya setuju. Yalah, tapi apalah salahnya? Yang asal itu mungkin ada dalam structure plan itu yang tertinggal, yang tak related.
terlepas pandang ya mengenai sektor itu. Jadi kita tengoklah. Ya. Jadi ini untuk Tanjung Malim ni, oleh kerana Tanjung Malim maka ni dia senaraikanlah ya. Tu dia ada dasar otomotif sebab Tanjung Malim ni dia ada Proton City, lepas tu dia ada Belia ya, Bandar Belia juga satu dasar ya, Tanjung Malim sebagai Bandar Belia satu Malaysia. Ya, SDG. Ya, SDG mana-mana local authority sekarang ni bila buat local plan dia kena masukkan SDG. Tapi dalam term of reference saya tak nampak dia letak SDG. Ya, kalau ada dasar-dasar antarabangsa IMTGT ya, kena tengoklah ya. Jadi ini contoh term of reference ya, walaupun dia tak letak dalam ini dasar tu, you sebagai consultant bila buat satu sektor tu you kena tengok dasar yang tak ada dalam ini, you identify, you kena masukkan dalam you punya study. Ini macam pertanian, orang yang buat pertanian tak ada ni dasar pertanian negara, kita kena tengok ya, dasar pertanian negara kena tengok ya. Kalau orang buat pelombongan, ada dasar pelombongan, pelancongan ada dasar pelancongan. Maknanya dasar ni dasar umum. Buat sesuatu sektor itu kita kena explore lagi national policies ya, yang related to our sector ya. Jadi maknanya you kena kenal pasti dan juga terjemahkan ya. Kalau kita tak terjemah, penat je buat dasar-dasar ni, tak ada dilaksana. Kita ni sebenarnya nak melaksanakan dasar itu ya, jadi kita perlu terjemah ya. Pertama ni yang disebut tadi, verifikasi tadi ya, pembicaraan awal, verifikasi macam mana, itu dia punya cara lah ya. Lepas tu dia ada pasan matlamat, dia dah ada bidang dan juga skop ya, semua dah ada dalam dia. Jadi kita just ikut ya, ikut saja. Saya bagi contoh, tengok ya, objektif matlamat dia apa. Dalam term of reference dia ada, sebenarnya you just ikut balik term of reference ini dia cerita profile. Satu lagi sekarang ni saya nak beritahu current trend ya, buat local plan ni dia dah tak ada buat syair dah. Ya, syair buat ayat-ayat panjang tak ada dah. Ya, sekarang ni dia guna infografik. Satu ayat, dua paragraf itu dia boleh di summarize, represent dia dalam bentuk infografik. Ya, senang faham. Ya, structure plan masih lagi dah. Ya, structure plan dia buat dalam bentuk panjang ya. Tapi dalam local plan ni sekarang ni memang dia advise buat ayat-ayat sikit, tunjukkan dalam bentuk infografik ya. Ya, ini dia punya ni lah, kajian dia tunjuk ya. Ni kawasan kajian daerah Mualim. Okey, ni sepadan dia Tanjung Malim. Dia betul dalam table macam ni lah. Ya, ini tak infografik ya, tapi dalam satu table dia summarizekan information yang orang faham. Ya, lepas tu guna tanah semasa. Sebelum dia bagi ayat ni dia bagi macam ni. Pertanian berapa, tapu pindah berapa. So maknanya infografik ni orang cepat faham ya, compare tu dia nak baca ni guna tanah semasa keluar naik Mualim ni buat jadual ni guna tanah semasa ya. Ini baru cerita guna tanah semasa, cerita profil ya penduduk. Dia bagi infografik penduduk, lepas tu buat layat. Orang kira tahu dah, oh existing 44,000, 2010 ada 62,000. Ada data dia ya. Apa tujuan local plan ya, proses dia terangkan dalam term of reference ni ya. Saya nak tunjuk tentang trust ya, nanti you confuse apa ni trust ni. Okey. Trust ini dia summarize daripada dasar ekonomi ya. Yang ni masih lagi menceritakan tentang policy at national level ya. Dia banyak ni ya, rancangan tempatan bataan. You kena ada satu section ceritakan tentang the current existing local plans ya, that still in place ya, rancangan tempatan 2020 ya, kena ada. Kalau you buat Selayang, maknanya you kena explain rancangan tempatan pembandaran Selayang 2020, kena terangkan apa dia punya trust kat situ ya, punya sebagainya ya, you summarizekan dia kat situ ya. Ini terlampau ringkas sangat ni, dia punya ni sepatutnya bukan macam ni ya, sebab ini term of reference ya. Bila you buat LPK besok you kena detail sikit, detail lagi ya. Ini UCT, saya nak tunjuk tentang ini isu ya. Ini isu yang saya kata tadi, dia datang daripada FGD ya, majlis FGD. So issues yang dia orang identify ya masa FGD. Lepas itu ada saya nak tunjuk tentang dia punya metodologi ya. Ini yang paling penting dalam LPK itu
Ni hala tuju pembangunan wawasan ni semua ada dah. You just ikut yang ini. Okay. Bidang dan skop kajian ni, pendekatan kajian. Ya. Jadi dia kena ada sektor tu pengkaji dia, sektor perancangan. Yang ini dalam LPK kita tak tulis lah. Yang ini pasal dia nak mencari siapa yang nak perlu buat benda itu. Kasih kepada perunding. Ni dia punya skop. Dia cuma tulis begini ya, bidang kajian, skop dia, skop khusus, output. Tapi dalam kita buat LPK kena perlu perincikan. Ini skop umum. Lepas tu kita ada data diperlukan, kita perlu ada sumber data itu. Teknik analisis, lepas tu ada expected outcome. Ya, itu dalam kita punya LPK dia kena lebih detail daripada ini. Ya, itu tugas sektor lah ya dalam membuat kajian ini. Okey. Saya rasa mungkin di lain kali kita boleh pergi kepada tengok contoh term of reference lah. Saya tak nak bagi contoh term of reference ni. Kalau saya bagi contoh term of reference ni nanti kan awak terikut-ikut ya. Jadi saya nak you study dulu ya, tengok beberapa contoh ya, tengok beberapa contoh macam mana term of reference. Nanti next lecture mungkin saya akan bagi contoh lebih terperinci ya, tentang tentang LPK ya, laporan pendekatan kajian. Cik Zamrin ada beritahu dengan student ni minta tolong onkan kamera. Kita dalam apa nama menuntut ilmu ini ya, kita perlu ada satu rasa tidak adanya suatu yang terlindung ya antara ilmu dengan penerima ilmu. Ya, saya selalu dengan student saya ya. Siapa yang tak onkan kamera ni saya kira dia tidak hadir. Jadi kena onkan kamera ya. Waktu tengok slide you boleh off. Tak apa. Tapi bila kita bersemuka sebegini kita kena on lah. Ya, jadi kita boleh tahu dengan siapa kita bercakap. Saya tak nak orang sebenarnya dia onkan kamera tapi dia pergi tempat lain, tak mana-mana dia pergi. Sebab ada juga kes yang saya dimaklumkan feedback daripada lecturer ya, dah habis dah lecture live session itu, dia tengok ada lebih kurang 5-6 student tu masih on lagi ada. Ya, dia panggil-panggil tak pasal, rupanya dia bagi gambar dia je. Ya, yang itu okey lah. Tapi saya lebih kepada niat baik saya, maknanya kita nak bercakap, nak share ilmu ni, saya nak tahu dengan siapa saya bercakap. Okey? Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Rosmin atas perkongsian tadi. Jadi sekarang ni kita buka soalan lah kepada semua pelajar yang yang ada pada pagi ni untuk bertanya soalan berkaitan penyampaian pada pagi ni. Cuma saya nak nyatakan sesi begini kita akan teruskan sepanjang insya-Allah tiap-tiap minggu jika boleh. Mana kita akan ada banyak topik-topik yang kita akan kongsi bersama pensyarah kita dan juga kita akan jemput pihak luar untuk kedua-dua studio A dengan B untuk bina arti ni insya-Allah kita akan cuba usahakan. Dan pada hari kalau kita tengok Prof sampaikan dari segi aspek manual dan juga melihat dari segi temu reference dan juga LPK. So mungkin lepas ni kita boleh sambung lagi sesi seterusnya Prof Okay, Prof seorang yang sangat pengalaman untuk pengalaman semua pelajar Prof Dr. Rosmin. Saya tak boleh idam nama Prof tu, kena ada juga. Tak terbiasa. Walaupun Prof kata tak ada Prof. Tak apa. Dia Prof seorang yang sangat pengalaman dengan secara praktisnya dalam bidang RT, RN dan sebagainya, dan beliau adalah seorang profesional dalam planning ni. Jadi saya harap kita semua dapat ambil kesempatan ni. Walaupun Prof untuk mengatakan semua Prof dah pension tapi Prof masih lagi bersama kita untuk berkongsi ilmu kerana Prof seorang yang sangat tak lokek lah ilmu ni. Dia kalau boleh, kalau dia ada 100 ilmu dia 100 nak bagi, dia tak simpan satu pun, dia nak bagi semua. Okay, jadi kita kena guna peluang yang ada ni untuk bertanya jika ada soalan-soalan yang mungkin boleh membantu kita dalam penyediaan laporan LPK ni dan juga mungkin kepada lain yang berkaitan dengan penyediaan RT. Okey, silakan. Okay, ada. Okey, sila kalau ada soalan. Yang Okey. Terus soalan? Jelas dah faham malu ke? Jangan malu. Jangan malu. Dia nak start tu dia malu. Tak ada, kita tak berjumpa secara fizikal Secara ni jangan malu.
Nak bercakap pun tak ada. Tanya. Kita buka ya. Jangan risau. Bersama kita kat sini kita ada pensyarah dari 6A, Dr. Ishak. Oh, saya nampak Dr. Ishak Dan kita ada pensyarah daripada Mona. Nambi, Dr. Raja. Jadi terbuka. Jangan risau. Jangan risau dekat pensyarah kamu. Cakap jangan tanya ke apa kan. Okey, silakan. Siapa? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afidin Abdul Rizwan daripada kelas 6A. Okey. Saya ada satu soalan berkenaan dengan blok perancangan BP. Untuk di peringkat pengajian ini, blok perancangan ni boleh ke kami yang tentukan dia punya boundaries ataupun kami kena follow yang sedia ada? Okey. Yang itu saja. Okey, terima kasih. Bagus soalan itu. Untuk tujuan exercise ini, ya, latihan akademik ini, ya, kita ikut sebab semua data-data yang sedia ada dalam RT 2020 itu dia dah ada dia punya boundary dia. Ada boundary. So maknanya data tu analisis dan sebagainya tu dia dah mengikut boundary BP tu. Akan kita ikut saja. Tapi kalau dalam kes tertentu, contohnya mungkin itu dah tak berada lagi di dalam daerah, dah terkeluar. Ada setengah local authority tu dalam tempoh rancangan tempatan itu daerah tu dikeluarkan masuk. Mungkin itu dikeluarkan masuk ke contohnya. Ataupun berlaku pembesaran kawasan daerah itu dibesarkan. Tak ada dalam local plan itu. So maknanya ada BP baru. Boleh buat BP baru. Jadi pertimbangan kepada BP itu dia berdasarkan kepada physical karakteristik, dia berdasarkan kepada administratif, dia berdasarkan kepada political. Ya, physical tu maknanya you tengoklah jalan raya dia, kalau ada sungai dan sebagainya. Janganlah you buat lepas tu BP 1 tu highway tu dia bergabung. Kalau boleh diasing, you asing. Yang seberang highway tu mungkin masuk BP lain, ya. Begitu. Maknanya physical boundary ni kadang-kadang memang dalam planning digunakan untuk menentukan sepadan pentadbiran dan sebagainya. So you ambil kira yang itu. So, dari segi mukim, ya, mukim. Jangan you buat BP merangkumi dua mukim. Segi data dan sebagainya. Ya, kalau kita buat mu'alim contohnya, ulu benam timur dengan barat itu itu separuh duduk ulu benam timur, separuh duduk ulu benam barat. Nanti kan bila kita present, biasanya orang-orang politik ni dalam MPPK, ya, MPKK, Majlis Perundingan yang kampung gantikan dia panggil MPK sekarang ni, dia akan komen benda tu. Ni untuk tujuan exercise akademik ini boleh guna yang semasa boleh. Ataupun kalau nak buat BPK, nanti bila buat cadangan tu you akan buat daripada satu BP dia kepada BPK pula. Nanti you boleh pecah-pecahkan kat sini. Ya? Okay. Okay, terima kasih. Okay, next questions. Hello. Ya, saya. Ya, silakan. Dr. Rosmin, saya nak tanya, kalau untuk wilayah persekutuan, dia punya RT macam mana? Lumpur. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Okey. Kalau Kuala Lumpur, ya, wilayah Kuala Lumpur ni dia menggunakan Akta Wilayah Persekutuan 1981. Ya, dia bukan menggunakan 1976. Jelas. Kuala Lumpur dia menggunakan akta dia sendiri, ya, Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1981, ya. Tapi proses penyediaan pelan itu sama macam Akta 172. Ya, sama 172. Dia panggil rancangan sutur, dia panggil rancangan tempatan, ya, dia panggil RKK dan sebagainya. Cuma kuasa-kuasa dari segi melulus, ya, kuasa-kuasa yang diberi dari segi melulus dan juga melaksanakan asal dan itu berbeza. Ya, kalau dalam pihak berkuasa tempatan yang biasa ni, Act 172, gunakan Act 171, ya, dalam penumbuhan majlis itu, kuasa tu terletak kepada terletak kepada Jawatan Kuasa Perancangan Negeri, ya, kemudian Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, ya. Tapi untuk yang Akta Perancangan Wilayah Persekutuan, kuasa-kuasa tu kepada Datuk Bandar. Segala-galanya Datuk Bandar. Dia tidak ada kata Jawatan Kuasa Perancangan Negeri, Jawatan Kuasa Perancangan Negeri, tak ada. Ya, Datuk Bandar. Itu je. Cuma di Kuala Lumpur, kalau kita lihat sekarang ni pun dia tengah sediakan rancangan tempatan. Dengan tempatan Kuala Lumpur. Dia rancangan tempatan Kuala Lumpur dengan rancangan sutur Kuala Lumpur, dia overlap.
Ya, kawasan dia kawasan yang sama. Yang sama. Ya, sebab dia peliknya itu, dia kan dalam waktu yang serentak juga. Ya, dia sama macam Perlis lah, Perlis. Ya, kalau ada orang Perlis ni. Ya, dia punya rancangan Sultan Negeri Perlis, Tempatan Majlis Pemandaran Kanga, ya, kawasan dia sama. Cuma yang berbeza tu dari segi darjah perincian dia. Dia bersifat kepada strategi, dasar-dasar dan juga inisiatif pelaksanaan, ya. Pelan itu bersifat zoning, umum, ya, tidak ada boundary yang jelas, ya. Itu je. Strategi, dia ada dasar, dia ada strategi, dia ada inisiatif pelaksanaan. Itu macam cadangan-cadangan umum, ya, yang dia nak laksanakan, ya, dalam RSN Perlis. Ya, dalam arti Majlis Pemandaran Kanga yang kawasannya itu sama, dia detail sama macam tempat lain. Mission, vision dan sebagainya. Lepas tu dia ada strategi, dia ada projek-projek. Lepas tu dia ada land use. Ya, dia ada land use plan, zoning. Land use zoning itu dia detail kat situ. Dia ada KGT, dia kelas kegunaan tanah dia detail. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Ya, walaupun dia akta yang berbeza, tapi dia punya dia punya hierarki plan itu sama. Ya, sama juga dia punya darjah perincian dokumen itu. Ya, local plan ini dia detail terperinci sehingga kepada guna tanah dan juga zoning. Malangnya Kuala Lumpur pada yang lepas ni yang dah expired dah. Ya, dia punya local plan dia tidak warta. Ya, dia punya RS dia warta. Rancangan Sultan Kuala Lumpur dia warta, RT dia tidak warta. Kuala Lumpur memang problem sikit. Ya, nak warta, nak RS tu pun macam-macam cabaran. Ya, ada pula RT ni yang very detail, ya, dia punya kegunaan tanah dan sebagainya, selalu nak diwartakan tu banyak sangat pandangan-pandangan, ya. Jadi dia tak berani nak warta. Ya, jangan cakap dia orang kata dia tak berani pula, tapi saya tak tahu apa masalah. Ya, dia tidak warta, tapi walaupun tak warta, gunakan rancangan tempatan itu untuk kawalan. Kemudian macam Putrajaya, ya, Cyberjaya, sebenarnya itu dia duduk bawah local authority. Cyberjaya dia duduk bawah Sepang. Dia tidak ada local authority. Ya, dia tidak ada local authority. Dia punya perusahaan ni Pembadanan Pembangunan Putrajaya. Dia bukan ada satu akta, ya, yang dia boleh sediakan plan sutor dan sebagainya. Tak ada. Ya, tapi dia ada development plan dia sendiri. Masa dia nak buat Putrajaya itu, dia ada development plan dia. Jadi menggunakan plan itu, dia ada planner dia sendiri, kena ikut. Ya, kena ikut plan itu. Wallahu alam, sebab dia gunakan akta saya kurang ni, ya, Labuan ini. Okey, terima kasih soalan itu. Ada lagi? Okay. Next questions. Ya. Okey, ni buat sektor pertanian ke apa? Belum lagi? Dia dah buat pembahagian ni Cik Zamri ni. Dia tanah adat ni, dia sebenarnya banyak, ya, tanah adat. Kalau orang asli tu pun ada juga, tempat-tempat banyak. Sabah Sarawak lagi banyak lah. Ya, Negeri Sembilan ni satu isu yang membelenggu kepada pembangunan tanah-tanah pertanian ni, tanah adat lah. Segi pemilikan. Tapi sebenarnya tidak tanah adat pun isu juga. Satu tanah pertanian ni ada banyak penama-penama kat situ. Okay, ada 5 orang, 6 orang adik-beradik tu. Bila ayah dia dah meninggal, letak semua nama kat situ. Negeri tanah adat. Tapi dari segi nak membangun kat tu, boleh banyak pemilik. Jadi sukar untuk nak menentukan pembangunan tanah itu. Tanah adat di Negeri Sembilan ni ditampin, kalau kita buat dan sebagainya, memang dia dikenal pasti sebagai isu. Isu dia sama seperti pemilikan tanah pertanian lain, dia banyak pemilik. Dia banyak pemilik. Status tanah adat itu dia tidak menghalang pembangunan. Orang yang memiliki tanah itu yang menghalang. Ya, menghalang pembangunan itu. Kadang-kadang tanah itu dia jadi kecil-kecil sebab pemilikan yang terlalu banyak. Pengalaman saya Tampin ini, dia tidak ada masalah. Ya. Cuma jadi pembangunan tanah pertanian yang sama ada dia adat ke, dia tidak ke sebagainya, maknanya ada kaedah pendekatan kooperatif. Ya.
cooperative farming, ya, peladangan secara koperasi. Yang memiliki nama dalam tanah itu, milik tanah itu, maknanya dia kena nak bangunkan tanah itu. Ya, nama dia je dia dekat situ. Dia tak nak bangunkan apa-apa kerana duduk Kuala Lumpur dan sebagainya. Beradik itu kena bersedia untuk membangunkan tanah menggunakan kaedah koperasi. Koperasi itu maknanya dia kena bersama-sama dalam grup, bersebelahan dan sebagainya, menubuhkan satu koperasi. Share mengikut kepada keluasan tanah itu. Tanah itu menjadi dia punya share dalam keseluruhan saham, dia akan mendapat capital income. Ya, pendapatan dari segi capital, modal. Dia serahkan tanah itu sebagai modal untuk dia dapat income dia. Kalau dia bekerja, dia dapat labor income. Ya, ini antara yang kita cadang di Tampin. Ya, pengusahaan tanah secara koperasi. Ya, maknanya semua ahli-ahli pemilik dalam tanah adat tu dia bersetujulah. Ya, kalau tidak, kita kadang menggunakan kaedah joint venture, kita menggunakan kaedah sewaan. Hitung kepada pemilik tanah tu mesti bersetuju untuk nak menyewakan tanah itu. Tanah itu untuk dibangunkan untuk tujuan pertanian. Risaulah tanah adat ke tanah apa pun, kaedah pembangunan itu sama sekiranya semua pemilik tanah itu dia untuk membangunkan tanah tersebut. Okey, ada soalan lain? Okay. Saya ada soalan, Doktor. Ya, Macam di Pontian ni, dia punya rancangan tempatan tu dia disekalikan dengan batu pahat. Macam kalau macam tu possible ke, Doktor? Kalau tak ke pembangunan tu akan jadi macam slow macam mana? Dengan batu pahat dia lain. Dia lain daerah. Itulah, tapi rancangan tempatan Pontian batu pahat. Bila tu? Sekarang ini dia dah asing lah. Kalau yang belum ni? Sebelum ni dulu. Macam tu dia boleh gabung dua daerah. Kadang-kadang dia dulu-dulu tahun 2010 tu, sebab dia pembangunan itu dia perlahan, jadi dia buat sekali. Ya, saya tak pasti yang Pontian betul dia buat sekali tu. Dia dulu satu ketika dulu 2010 masa mula-mula penyediaan local plan ini sangat perlahan, jadi dia tidak memerlu pengasingan. Jemahkan dasar nasional dan juga dasar negeri yang sama. Ya, jadi dia buat sekali serentak antara daerah. Dan itu mengikut kepada local authority itu masing-masing. Menggunakan plan yang sama. Contoh dia macam Seremban dengan nilai, ya, dia menggunakan local plan yang sama dulu. Bila pembangunan berlaku dengan pesat dan sebagainya, bila dia buat pengubahan dan sebagainya, dia mengasingkan. Ini nilai dia sendiri. Ya, tapi sekarang ini nilai dah balik ke Seremban. Tak tahulah, mungkin akan datang pengubahan itu dia combine balik. Tapi dia sebenarnya tak salah. Dalam satu local authority itu mempunyai dua local plan. Contoh macam saya kata PJ. Satu dia ada arti PJ2, dia ada dua local plan. Ya, biasanya yang combine ni yang melibatkan daerah yang pertanian, ya, yang kurang pembangunan dan sebagainya. Dulu at one time Petaling ada satu local plan. Pulau Petaling, rancangan tempatan daerah Petaling. Ya, lepas tu jenuh setiap local authority dalam Petaling itu nak buat masing-masing dia punya. Dia ambil information RTG dan juga guna tanah dalam RTD Petaling 2020 itu, dia develop dia punya sendiri local plan dia. Itu MBPJ ada local plan sendiri, MPSJ ada local plan, MBSA ada local plan sendiri. Asalnya local plan dia adalah RTD Petaling. Lepas tu dia buat, dia daripada report itu dia buat asing. Asasnya adalah daripada RTD Petaling. Kalau dia nak buat combine tak ada masalah. Sebab dia dalam satu negeri yang sama. Rasa sekarang ni dah tak ada dah. Ya. Batu pahat dia ada arti dia sekarang sendiri. Ya, sedang dalam proses. Okey. Okey. Seterusnya. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, saya tak berapa jelas dengan yang Dr. Rosmin cakap tadi, apa beza majlis daerah dengan pejabat daerah. Itulah. Ni you sekarang ni Pak Sik kan? Saya mengajar professional practice Part 7. Dia tak faham lagi. Kan? Ini berlaku kan. Yalah, kadang-kadang bila kita dengar dalam kelas itu jelas dah, lecturer dah bagi tahu. Pejabat daerah semua, tapi
Kadang-kadang kita tak memperincikan lagi apa yang dimaksudkan oleh pensyarah itu. Kalau ya. Dia perkataan itu district itu yang membuatkan orang confused. Ya, satu dia panggil district council, district office. Ya, district council, district office. Satu ketika besok, mungkin tahun 2040, 2045, 2050, there will be no more district council. Because tengok sekarang ni dia punya trend dia tu, semua nak tukar jadi municipal council. Semua nak tukar pula jadi city council. MPSJ yang the latest tukar. Pengerang dulu dalam kota tinggi, dulu majlis daerah kota tinggi. Development berlaku, dia sendiri jadi pihak berkuasa tempatan pengerang, ya. Tahun lepas jadi majlis perbandaran pengerang. Dia tu majlis daerah kota tinggi, dia keluar dari majlis perbandaran pengerang. Sekarang ni semua dalam proses nak jadi majlis perbandaran nak jadi majlis bandaraya. Lama besok you tak jumpa, nanti you tak confuse lagi dah. Apa dia beza majlis daerah dengan pejabat daerah, ya, tak confuse. Jadi nak membezakan kedua-dua ni, dalam keadaan sekarang ni masih banyak lagi majlis daerah. Dia nak bezakan tu dah penubuhan itu. Majlis daerah, majlis perbandaran, Waimah sekarang ini, majlis bandaraya ditubuhkan berdasarkan Akta 171. Akta Kerajaan Tempatan. Kalau you belajar tentang structure of government, sejarah bagaimana penubuhan majlis ini, daripada satu laporan Athi Nahapan buat, betul Cik Sorry, saya pun dah lupa. Athi Nahapan tak silap, dia buat satu report itu. Dia dulu at one time, sebelum tahun 76 itu macam-macam nama. Ada bandaran, ada nama pihak berkuasa tempatan, ada nama kecil-kecil je. Lembaga bandaran itu, lembaga bandaran ini, pihak berkuasa tempatan ini, ada panggil majlis daerah, ada majlis bandaran, macam-macam nama. Di satu daerah itu kadang-kadang ada 20. Dulu sebelum Athi Nahapan report ni. Dia majlis ini tujuannya, kalau you tengok pada Akta 171 itu, dia memberi perkhidmatan. Kutip sampah, potong rumput, menyediakan kemudahan-kemudahan parit, bersihkan parit, services. Dulu dalam Akta 171 dulu ada perkhidmatan bomba. Bomba dulu duduk bawah. Dulu perkhidmatan bomba tu diberikan. Ada dalam Akta 171. Lepas tu bas, pengangkutan ada. Menyediakan bas. Mula-mula tu. Perkhidmatan pengangkutan tu dalam akta ada. Maknanya tujuan pihak berkuasa tempatan tu menyediakan bas. Contoh dia dulu macam di Pening ada. Pihak berkuasa tempatan Pulau Pinang tu dia ada bas menyediakan perkhidmatan. Sekarang ni dia dah tak adalah, dia keluarkan. Bomber pun dah keluar dan sebagainya. Perubahan tu penubuhan majlis. Untuk memberi perkhidmatan. Lepas tu didokong pula dengan Akta 172. Itu maknanya pihak berkuasa tempatan yang ditubuhkan di bawah Akta 171 itu diberi kuasa, mereka itu adalah pihak berkuasa tempatan, PBT. Perancangan tempatan, PBPT. Maknanya pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis bandaran ni dia ada kuasa. Selain memberi perkhidmatan, dia mengawal perancangan. Kuasa untuk koordinat, menyelaraskan perancangan. Itu maknanya kena buka Akta 171 itu. Akta majlis. Ketua majlis ini, tak kira lah dia majlis daerah ke, majlis perbandaran ke, majlis bandaraya, ketua dia adalah yang dipetua. Majlis bandaran dia panggil yang dipetua. Bandaraya dia panggil Datuk Bandar. Adakah majlis bandaraya Dewan Bandaraya? Siapa tahu kat sini? Beza ke sama? Struktur pentadbiran dia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sama ke tak sama? Kerajaan itu. Sama. Siapa yang kata sama? Tu ada dah dengar soal saya. Jawapannya tak sama. Bandaraya Kuala Lumpur, dia ditubuhkan berdasarkan akta dia sendiri. Dia ada akta penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tu. Kuasa-kuasa adalah kepada Datuk Bandar. Dia ada lembaga penasihat kepada Datuk Bandar itu. Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis tu, bila ada perkataan majlis itu tak boleh nak tukar. Perkataan majlis, bila dia guna perkataan majlis itu, tak kira lah dia daerah ke, perbandaran ke, bandaraya ke, as long as the word majlis is there. Akta 171, ketua DYDP, dia ada sebanyak 8 hingga 24 orang ahli majlis. 8 hingga 24 orang ahli majlis. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tak ada ahli majlis. Nasihat.
Itu bezanya. Maknanya Majlis Bandaraya Subang Jaya ada ahli majlis dia. Antara 8 hingga 24 orang. Minimum 8. Ya. Maknanya dia masih menggunakan council itu sebagai penasihat kepada YDP. Itu kuasa-kuasa perancangan dia. Tetapi pejabat tanah, pejabat daerah ni pula, dia bukan ditubuhkan mengikut Akta 172. Satu jabatan kerajaan di bawah kerajaan negeri. Ya, kerajaan negeri ni bawah state authority ni, menteri besar, ya, besar kawasan dia itu, maka dia berikan kuasa itu kepada daerah-daerah. Daerah dalam satu negeri itu. Selangor ada 9 daerah. Ya, 9 daerah dalam negeri Selangor. Maknanya pentadbiran daerah itu diketuai oleh DO, District Officer. Dulu, satu ketika dulu, land office ni, district officer ni, dia dari segi perancangan, ya, kalau dia ni tidak termasuk bawah pihak berkuasa tempatan, perancangan itu dibawa kepada state planning yang mewartakan. Dari segi planning itu state planning yang kontrol. Dia tak ada jabatan perancang. So pejabat tanah ni, pejabat daerah ni, dia tak ada jabatan perancang. Ya, perancangan dibuat oleh majlis daerah jika majlis daerah cover kawasan dalam pejabat daerah itu. Kalau majlis daerah tidak merangkumi kawasan itu, bawah daerah itu, perancangannya dibuat oleh state planning. Ya, macam negeri Kedah itu banyak lagi. State planning, dia ada development control unit, dia kontrol banyak lagi kawasan. Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang semua pejabat daerah ya ada majlis daerah dia. Seberang Perai Tengah, seberang Perai Selatan, dia bawah majlis daerah, majlis perbadanan seberang Perai. Authority. Ya, di pulau dia ada daerah barat daya, daerah timur laut. Ya, dia bawah satu majlis perbandaran, dia panggil Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Bila daerah itu ya ada local authority cover dia, maknanya planning itu dibuat oleh local authority. Dia pergi kepada state. Ya, jadi pejabat daerah ni ketua dia DO, ya, pegawai daerah ketua dia. Ya, dia tidak buat kerja planning, dia memberi input kepada, contoh dia macam orang nak pecah tanah. Ya, cantum tanah, tukar syarat tanah. Ya, itu kuasa pejabat daerah. Ya, ikut Akta Kanun Tanah Negara 1965. Akta 172, dia tak boleh nak bagi kelulusan tau. Orang nak pecah tanah, nak tukar syarat tanah, tak boleh. Dia cuma boleh buat zoning je. Ya, you buat local plan, you buat zoning. You kata tanah ini daripada you buat analisis sesuai untuk jadi kawasan perumahan. Tanah itu, mungkin dia punya tanah tu, geran tanah dia tu adalah pasir pertanian. You tukar kepada komersial. Boleh secara sewenang-wenangnya, ya, komersial pada tanah dia, walaupun zoning kata you dah ubah kepada komersial. Selagi tanah itu tidak ditukar daripada pertanian kepada bangunan dalam kurungan komersial. So dia kena mohon kat mana? Dia kena mohon ke pejabat tanah. Dia kena mohon pejabat tanah. Itu kerja pejabat tanah. Pejabat tanah ni dia pentadbiran tanah dan juga pembangunan. Dia rujuk kepada kawasan-kawasan di luar majlis, ya, kawasan-kawasan kampung, felda, majlis dan sebagainya. Kawasan-kawasan luar tu dia buat jalan kampung, dia sediakan infrastruktur, dia sediakan masjid, dia sediakan balai raya dan sebagainya. Itu pembangunan. Ya, satu lagi yang penting pejabat tanah ni adalah pentadbiran tanah. Ya, menguatkuasakan kanun tanah negara adalah pejabat tanah. Tanah pertanian, dia pergi buat kilang, tak boleh roboh. Ya, berdasarkan keberadaan kanun tanah negara. Ya. Jadi itu bezanya antara majlis daerah. Pejabat daerah ni ditubuhkan mengikut state authority di bawah kerajaan negeri. Ya. DO melapor kepada menteri besar. Ya. Majlis daerah ditubuhkan bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171. Dia punya YDP dia ataupun Datuk Bandar tu, dia report dua kepada besar dan juga kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebab dia terletak di bawah bidang bersama. Tuan. Perancangan, perumahan dan sebagainya adalah perkara bersama di bawah akta, di bawah Perlembagaan Malaysia. Ya, jadi akta itu membolehkan ya dia menjawab kepada menteri besar juga kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Itu beza dia. Faham itu yang menanya tadi, ya? Terima kasih, Doktor. Kalau you diberi pilihan, ya, you nak jadi DO ke, you nak jadi YDP majlis? YDP lah.
YDP ni glamour lah kan. Dia punya glamour dia apa? Bila dia jadi Datuk Bandar ataupun dia jadi YDP, ya, maknanya dia ada kuasa dari meluluskan pembangunan. Ni you nak buat dalam kawasan you je, mungkin kawasan you the whole district ataupun mungkin part of the district, ya, you ada kuasa. Lulus tak lulus dan sebagainya, kuasa kat situlah kan. Tapi kalau you jadi DO, dia punya kuasa tu dari segi tanah tu. You nak lupuskan tanah, nak eliminate tanah, kata kan. Cik Zabrin jumpa awak, dia nak mohon tanah, dia ada jumpa satu tanah tersepit, tak ada owner, ya, no man's land, dia pun submit plan. You nak bagi Cik Zabrin, nak luluskan tanah tu, nak bagi kat dia, itu kuasa kat you. Ya, dia ada tanah pertanian 100 ekar. Akan 100 ekar tu kepada kepada komersial, ya. You pegawai daerah, you yang memberikan kata putus akhir. Saudari sekalian, ya, walaupun you nampak dua kuasa, saya suka tanya soalan ni, dua kuasa YDP, satu lagi DO. Sebenarnya sekarang ni YDP, DO ni dia bekerja bersama. Nak tukarkan tanah ni tadi daripada pertanian kepada perumahan, you terus pergi ke pejabat tanah, takkan dapat kelulusan. DO tak boleh bagi kelulusan tanpa merujuk kepada pihak berkuasa tempatan. Kepada pihak berkuasa tempatan. You tengok dalam geran tanah itu, ya, kadang-kadang tanah pertanian 1 ekar di situ, penggunaan tanah dia ada dalam syarat nyata. Express condition dia tu tertakluk kepada pelan-pelan yang diluluskan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun pihak berkuasa tempatan. Kanun Tanah Negara 1965, ya, bila kita nak mohon tukar syarat tanah, nak pecah sepadan, pejabat tanah kena pergi juga kepada local authority, kepada majlis daerah ataupun majlis pemandaran. Ikut situ nanti dia akan tengok zoning dia. Maksudnya zoning yang kita buat dalam local plan ini, dia lagi superior, ya, daripada National Land Code. Tanah tulis kat situ, bangunan perniagaan. Dalam local plan, you pergi colourkan warna kelabu. Maknanya sampai bila pun dia tak boleh bangunkan tanah dia itu selagi mana dalam zoning plan itu kolam oksidasi. Faham? Begitulah hebatnya local plan yang kita buat itu. So you jangan main-main, ya, buat local plan ni tersilap warna. Asalnya plan 2020 tu warna biru. You buat revise, penggantian, you warnakan dia hijau. Kesan dia tu. Ya, sebab walaupun geran tanah tu kata tanah itu boleh bangunkan pangsepuri, perumahan pangsepuri, plan itu you warnakan dia hijau, kawasan lapang, dia buat pangsepuri. Ya, tak boleh. Dia kena submit pengambisannya, nanti local authority tengok, oh ni ada kekhilafan. Itu tersilap zoning. Dia pun dia kena buat pengubahan. Bukan boleh main, oh boleh, you boleh submit, tak apa, you punya geran tanah, bangunan pangsepuri, you boleh submit. Sebab zoning dalam arti itu. So dia kena submit, local authority kena buat pengubahan. Tukar balik hijau ni kepada biru. Dalam pengubahan barulah dia boleh mohon semula. So berhati-hatilah, ya, mungkin dalam ini latihan akademik saja. Bila you bekerja besok, ya, nak menentukan warna tu perlu ada betul-betul pertimbangan. Ya, okey kot, Cik Zabri dah pukul 11 lah. Okay, kita last question lah, soalan terakhir. Last question. Soalan akhir. Questions. Last question lah. Ada. Soalan akhir. Tak ada. Okay. Alright. So kalau tak ada, terima kasih. Saya ucapkan kepada TPR Dr. Rosmin atas perkongsian pada pagi ini. Saya harap perkongsian beliau pada pagi ini memberi manfaat pada semua pelajar. Terutama pada studio 6A 6B yang akan menyediakan RT pada semester ini, insyaAllah. Dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, sesi begini kita akan teruskan sepanjang semester ini dan kita akan dapatkan lebih banyak input-input daripada sama ada pensyarah atau pakar-pakar supaya kita semua dapat manfaat ilmu bukan saja dari segi aspek RT, tapi mungkin aspek lain kita akan ketengahkan dari masa ke semasa, insyaAllah. Jadi studio 6A 6B kita akan terus bekerjasama untuk mendedahkan kepada semua pelajar perkara lain yang mungkin kita boleh sama-sama kongsikan nanti, insyaAllah. Jadi kita akan update dari masa ke semasa sesi-sesi perkongsian begini, dan insyaAllah kalau kita boleh setuju, kita mungkin akan buat sesi ni pada hari Khamis supaya hari Isnin you all boleh fokus on your studio in internal matters, dan hari Khamis kita mungkin boleh reserve untuk tujuan perkongsian begini. Okay, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rosmin dan semua yang hadir pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi yang seterusnya. Okay, jadi untuk itu saya
kita bersudahi dulu sesi daripada pagi ni, dan saya minta kepada grup 6B boleh stay kejap, dan grup 6A terima kasih kerana join sesi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.